Kalau kita nak bahagia, jangan membenci sesiapa. Baik, dah pun dah 1.32 minit tengah hari. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama dengan kami dan saya Puja Arwati bersama dengan anda. Dan ketika ini kita nak dialog 1.30 tengah hari membawakan seorang tetamu dengan topik yang sendirinya. Dan ketika ini kita bersama dengan Tuan Muhammad bin Muhammad Nasir, merupakan pegawai undang-undang L44. Ya. Hello. 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 Ya, Salam sejahtera. salam sejahtera. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Baik. Puja okey. Okey, baik. Dan tuan adakah tuan orang Melaka? Saya asalnya dari Pulau Pinang Oh, okey. dan baru sahaja berpindah ke Melaka lah. Oh, dah jadi orang Melaka lah ni. Okey. Hampir-hampir. Okey, tuan, hari ini topik kita membawakan cerai bagi orang bukan Islam di Malaysia. Ya, betul. Okey kan? Okey, apakah dimaksudkan dengan perceraian tu? Kita mulakan dengan itu. Okey, Puja. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkanlah jutaan terima kasih kepada Melaka FM kerana memberi ruang kepada pihak Jabatan Bantuan Guaman Negeri Melaka bagi berkongsi serba sedikit berkenaan dengan kedudukan undang-undang perceraian membabitkan orang bukan Islam di Malaysia. Jadi berkenaan dengan soalan pertama tadi, apakah maksud perceraian? Okey. Perceraian ni secara umumnya adalah satu pembubaran perkahwinan yang masih sah dan wujud di mana ia menandakan perpisahan antara seorang suami dengan seorang isteri yang diiktiraf oleh undang-undang di Malaysia. Ya, itu dia Puja. Okey. Perceraian. Dan mengapa perceraian yang melibatkan orang yang bukan beragama Islam mesti melalui proses mahkamah? Okey Puja. Mhm. Bagi soalan ini kerana Mhm. perceraian dan perkahwinan di Malaysia dilakukan di bawah Akta Membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Okey. ataupun lebih biasa dikenali sebagai Akta 164. Mhm. Oleh demikian, hanya Mahkamah Tinggi sahaja yang mempunyai bidang budi bicara ataupun bidang kuasa bagi membenarkan perceraian dan memberikan apa-apa perintah perceraian di Malaysia Puja. Okey. Dan apakah kedudukan perkahwinan yang dilakukan sebelum Akta 164 dikuatkuasakan? Okey, ini soalan yang menarik Puja. Aha. Kerana Akta 164 ni dia berkuat kuasa pada 1 Mac 1982. Okey. Jadi persoalannya bagaimana dengan apa-apa perkahwinan yang dilakukan sebelum akta ini dikuatkuasakan. Jadi secara umumnya, undang-undang di Malaysia, semua perkahwinan yang dilangsungkan sebelum akta ini berkuat kuasa dianggap sebagai perkahwinan yang telah didaftarkan dan sah asalkan perkahwinan mereka ini dilangsungkan ataupun diupacarakan dengan sah di bawah mana-mana undang-undang agama, adat atau kelaziman. Contoh ni Puja, Okey. bagi kaum Cina ataupun yang beragama Buddha, mereka mungkin melangsungkan perkahwinan adat mengikut adat rasmi mereka di Tokong. Okey. Ataupun kaum India yang beragama Hindu, mereka mungkin menjalankan perkahwinan seperti mana adat mereka di Kuil. Jadi bagi perkahwinan-perkahwinan yang dilangsungkan mengikut adat sebelum tahun 1982 ini, mereka dianggap sebagai sah. Okey. Itu kedudukan dia Puja. Okey. Dan Tuan, apakah syarat-syarat yang perlu diikuti sebelum permohonan perceraian dibuat ni? Okey, secara umumnya Puja, terdapat dua syarat utama lah untuk sebelum mana-mana pihak boleh memohon perceraian difailkan di mahkamah. Iaitu yang pertama, perkahwinan tersebut mestilah telah berlangsung selama 2 tahun. Iaitu permohonan ini hanya boleh difailkan setelah 2 tahun perkahwinan itu berlangsung. Okey. Kecuali sekiranya terdapat permohonan oleh pihak-pihak yang menyatakan bahawa mereka mengalami kesukaran walaupun tempoh 2 tahun itu belum tamat. Seperti contoh ni Puja. Mereka baru berkahwin selama setahun. Tetapi dalam kes ini ada berlakunya domestic violence ataupun ada
mana-mana pihak yang menderita disebabkan oleh perkahwinan tersebut, mereka boleh memohon kepada hakim untuk membenarkan permohonan ini dibuat sebelum tempoh 2 tahun. Okey. Okey. Dan syarat yang kedua pula adalah untuk pihak-pihak ini mendapatkan sijil daripada Tribunal Perkahwinan di Jabatan Pendaftaran Negara. Ya, tribunal ini adalah tribunal pendamaian di mana JPN ataupun Jabatan Pendaftaran Negara akan mengadakan satu sesi kaunseling bagi pihak-pihak yang berhasrat untuk bercerai hadir ke sesi tersebut. Okey. Jadi sijil akan dikeluarkan selepas itu Puja. Okey. Jadi 2 syarat utama lah. 2 syarat utama lah. Dan pendengar yang sedang mengikuti Dialog 130 ni, anda juga ya boleh ikuti kami secara live di Facebook Melaka FM juga ya. Dan Tuan, kita teruskan ya. Apakah keadaan yang membolehkan seorang pemohon dikecualikan merujuk kes ke tribunal? Okey Puja. Aha. Tadi saya nyatakan bahawa terdapat 2 syarat, betul? Okey. Yang pertama lebih 2 tahun dan yang kedua perlu merujuk kes kepada tribunal. Okey. Namun terdapat kes-kes di mana rujukan ke tribunal ini boleh dikecualikan. Antara syarat-syaratnya adalah seperti salah satu pihak, iaitu pihak yang memohon untuk bercerai, beliau ini ditinggal langsung ataupun deserted oleh pihak satu lagi, yang mana pihak tersebut tidak boleh dikesan. Jadi contohnya Puja, dalam kes ini berkahwin dengan seorang warga asing dan suami warga asing ni pergi meninggalkan Malaysia, tidak boleh dikesan. Jadi isteri yang ingin memohon berceraian ini boleh meminta supaya tribunal ini dikecualikan dengan alasan bahawa suami telah pergi meninggalkan dia tanpa boleh dikesan. Okey. Jadi ini salah satu syarat yang boleh dikecualikan lah tribunal. Dan ada lagi syarat lain seperti mereka telah dipanggil, salah satu pihak ini telah dipanggil untuk ke tribunal tetapi enggan hadir. Okey. Dan gagal dikesan. Jadi itu antara situasi yang mana membolehkan kes ini dikecualikan untuk dirujuk ke tribunal ni Puja. Okey. Dan terdapat berapakah kategori perceraian ataupun permohonan perceraian ni Tuan? Okay, secara umumnya terdapat 3 kategori perceraian. Okey. Iaitu yang pertama, pembubaran perkahwinan kerana salah satu pihak memeluk agama Islam. Okey. Jadi dalam situasi ini Puja, mana-mana pihak boleh memohon kepada mahkamah untuk membubarkan perkahwinan mereka sekiranya pasangan mereka ini telah memeluk Islam. Okey. Namun syarat yang ditetapkan adalah permohonan tersebut hanya boleh difailkan selepas 3 bulan dari tarikh pihak tersebut memeluk Islam. Okey. Contohnya suami memeluk Islam pada bulan 1, 3 bulan selepas tu boleh mohon kepada mahkamah untuk perkahwinan ini dibubarkan atas alasan pasangan beliau telah memeluk agama Islam. Jadi seterusnya kategori kedua. Ini kategori yang pada kebiasaannya tidak membawa apa-apa isu lah. Iaitu petition perceraian secara persetujuan bersama. Okey. Ataupun by mutual consent. Di mana suami dan isteri bersama-sama bersetuju supaya perkahwinan mereka dibubarkan. Jadi mereka ini boleh selepas tamat 2 tahun dari tarikh perkahwinan mereka itu menyerahkan permohonan perceraian kepada mahkamah secara bersama-sama. Jadi permohonan ini boleh difailkan sekiranya kedua-dua pihak ini dengan rela hati dan tanpa paksaan bersetuju untuk bercerai dan telah terdapat peruntukan sewajarnya dibuat oleh isteri dan perkiraan mengenai penjagaan anak sekiranya ada. Contohnya mereka sama-sama dah setuju siapa yang akan jaga anak, bagaimana dengan nafkah dan sebagainya. Okey. Dan syarat yang ketiga selepas 2 tahun perkahwinan seperti saya nyatakan tadi. Okey. Dan kategori seterusnya Puja ialah ini yang biasa berlaku, iaitu petition perceraian yang dipetikai ataupun cerai berasingan. Dalam situasi ini, mana-mana pihak suami atau isteri boleh memfailkan petition untuk bercerai dan kemungkinan petition tersebut mungkin dipetikai oleh pihak yang satu lagi lah. Iaitu oleh pihak suami ataupun kalau isteri yang failkan mungkin suami dia akan petikaikan lah.
Dan bagi situasi ini, peruntukan yang diperuntukkan adalah Seksyen 53 dan 54 lah, Akta 164. Di mana secara umumnya, mana-mana pihak yang memfailkan petisi perceraian, mereka perlu menunjukkan apa-apa bukti breakdown of marriage ataupun kepecah belahan perkahwinan. Okay. Di bawah Seksyen 54 ada disenaraikan 4 contoh utama tentang bukti kepecah belahan ataupun breakdown of marriage. Okay. Jadi saya akan senaraikanlah yang pertamanya dalam situasi di mana responden ataupun orang yang kita failkan perceraian itu telah melakukan zina dan pemohon ini tidak lagi tahan ataupun untuk hidup dan tinggal dengan responden. Okay. Ini dalam makna lain kata curang lah. Pasangan curang. Okay. Dan yang kedua, salah satu alasan adalah responden ini ataupun orang kita tuntut untuk bercerai ini telah bersikap sehingga pemohon dengan semunasabahnya dijangka tidak lagi boleh tinggal dengan responden. Ini contohnya suami bersifat kaki botol ataupun violent dan menyusahkan sehingga pemohon ni tak boleh lagi hidup dengan responden ni, dengan suami dia. Okey, dan contoh yang ketiga adalah responden ataupun suami telah meninggalkan pemohon. Suami ataupun isteri lah telah meninggalkan pemohon secara langsung bagi tempoh berterusan selama sekurang-kurangnya 2 tahun sebelum permohonan difailkan. Jadi maksudnya pasangan dia dah tinggalkan dia. Selama 2 tahun sebelum permohonan itu difailkan. Ataupun contoh situasi keempat. Di mana pemohon dan responden, suami dan isteri ni dah sama-sama tinggal berasingan selama 2 tahun. Jadi itu antara contoh breakdown of marriage ataupun kepecah belahan perkahwinan yang boleh ditunjukkan oleh mana-mana pihak yang ingin bercerai secara berasingan, Puja. Okey. Jadi Puja, selain daripada kategori perceraian tadi, ada juga peruntukan berkenaan dengan pembatalan perkahwinan. Pembatalan perkahwinan ini berbeza dengan perceraian. Kerana berdasarkan Seksyen 68 Akta 164 ini, ianya diperuntukkan di bawah seksyen ini bagi mana-mana suami atau isteri boleh mengemukakan petisyen untuk membatalkan perkahwinan kepada Mahkamah Tinggi. Jadi apa yang membezakan pembatalan perkahwinan dan perceraian adalah syarat-syarat untuk memenuhi pembatalan tersebut, Puja. Okey. Dan siapakah yang boleh mengemukakan petisyen untuk membatalkan perkahwinan ini? Seperti mana saya nyatakan, Puja, petisyen ini boleh difailkan oleh mana-mana suami atau isteri dalam perkahwinan tersebutlah kepada Mahkamah Tinggi. Okey. Dan itu dia kejap Tuan, kita berehat dulu, kita sambung selepas lagu ini ya. Baik, terima kasih. Okey.
Dialog 130 Melaka FM. Hari ini kita bersama dengan Tuan Muhammad bin Muhammad Nasir, merupakan pegawai undang-undang, dengan topik hari ini dengan cerai bagi orang bukan Islam di Malaysia. Baik Tuan. Ya, Puja. Ya, okey. Kita telah pun bincangkan tentang maksud perceraian dan bagaimana melibatkan orang yang bukan Islam ni melalui proses mahkamah ini dan sebagainya. Dan kita sambung lagi ya. Dan apakah yang dimaksudkan dengan perkahwinan tidak sah dengan perkahwinan boleh batal ni? Ada dua perbezaan kan? Ya, benar Puja. Okey. Dua kategori ini adalah termasuk di dalam kategori pembatalan perkahwinan. Okey. Di mana terdapat dua kategori pembatalan perkahwinan, iaitu yang pertama adalah perkahwinan tidak sah Okey. dan yang kedua adalah perkahwinan boleh batal. Okey. Jadi perkahwinan tidak sah ini ianya merujuk kepada keadaan di mana walaupun upacara perkahwinan telah diadakan, perkahwinan itu tidak sah berdasarkan alasan yang akan dinyatakan di dalam Seksyen 69 Akta 164 yang akan saya terangkan selepas ini. Okey. Manakala perkahwinan boleh batal pula merujuk kepada keadaan yang walaupun perkahwinan tersebut sah, pada tarikh perkahwinan itu diadakan, tetapi terdapat alasan-alasan yang menjadikan perkahwinan tersebut boleh dibatalkan. Okey, tadi ada dua. Satu, perkahwinan tidak sah, iaitu walaupun upacara perkahwinan telah diadakan, tetapi ianya tidak sah. Dan seterusnya, perkahwinan boleh batal, walaupun ianya sah pada tarikh perkahwinan, tetapi ianya boleh dibatalkan. Wow. Jadi dia memang dua kategori yang berbeza, Puja. Okey. Dan apakah alasan bagi perkahwinan tidak sah ni? Okey, jadi berkenaan dengan alasan perkahwinan tidak sah ini dinyatakan di dalam Seksyen 69 Akta 164, di mana perkahwinan tersebut walaupun telah dijalankan akan menjadi tidak sah. Kerana yang pertama, pada masa perkahwinan itu diadakan, salah satu pihak telah pun berkahwin dengan sah. Dan suami isteri yang dahulu masih hidup. Dan perkahwinan yang dahulu tu masih berkuat kuasa. Okay. Jadi ini maksudnya kerana bukan Muslim ataupun bukan Islam di Malaysia tidak boleh berpoligami. Jadi semasa perkahwinan tersebut mereka mestilah tidak berkahwin sebelum ini dan isteri mereka masih hidup, ataupun suami masih hidup lah. Jadi tidak boleh. Yang kedua adalah sekiranya lelaki tersebut berkahwin di bawah umur 18 tahun ataupun perempuan berumur lebih 16 tetapi kurang daripada 18 tahun berkahwin tanpa suatu lesen yang diberi oleh Ketua Menteri. Okey. Sebab ketiga di mana perkahwinan ini boleh menjadi tidak sah adalah sekiranya pihak-pihak yang berkahwin ini, suami dan isteri ini, adalah antara satu sama lain dalam tali persaudaraan yang mana mereka dilarang berkahwin. Contohnya, mereka adalah adik-beradik kandung, datuk nenek ataupun ibu dan bapa kepada pihak yang berkahwin itulah. Jadi mereka ini perkahwinan mereka akan menjadi tidak sah juga. Okey. Dan alasan ataupun sebab terakhir mengapa perkahwinan yang dilangsungkan itu akan menjadi tidak sah adalah kerana pihak-pihak yang berkahwin itu masing-masingnya bukan lelaki dan bukan perempuan. Jadi untuk berkahwin di undang-undang di Malaysia ini mestilah lelaki dan perempuan juga. Okey. Dan itu adalah alasan ya bagi perkahwinan tidak sah. Apa kata alasan bagi perkahwinan boleh batal ni, Tuan? Okey, Pujaya. Perkahwinan boleh batal yang saya nyatakan tadi, perkahwinan boleh batal ini bermaksud perkahwinan ini telah dilangsungkan secara sah, namun ianya boleh dibatalkan kemudian oleh mahkamah. Ada beberapa alasan, iaitu antaranya yang pertama adalah persetubuhan belum dilakukan dalam perkahwinan oleh sebab ketidakupayaan salah satu pihak untuk melakukannya. Seperti contoh kerana masalah kesihatan, mereka tidak dapat bersama untuk menjalankan hubungan seksual di dalam perkahwinan tersebut. Ataupun antara sebab lain adalah persetubuhan ataupun hubungan seksual dalam perkahwinan belum dilakukan dalam perkahwinan oleh sebab responden ataupun pihak yang dituntut ini dengan sengaja enggan melakukan hubungan tersebut. Ataupun ada lagi contoh-contoh lain seperti
salah satu pihak pada perkahwinan, suami atau isteri dalam perkahwinan tersebut, Mhm. mereka ini tidak memberi persetujuan dengan sah terhadap perkahwinan tersebut, sama ada seperti contoh disebabkan oleh desakan, paksaan, kesilapan ataupun sebagainya lah. Okey. Itu antara contoh-contoh bagaimana perkahwinan ini boleh menjadi batal kemudiannya. Okey. Contoh lain, Ya. contoh lain Puja yang ada adalah Mhm. seperti responden ataupun pasangan menghadapi penyakit kelamin yang boleh berjangkit, Aha. ataupun responden ataupun pihak yang dituntut ini telah dihamilkan oleh seseorang lain daripada competition ni. Seperti Wah. contoh, suami dia mendapati isteri dia telah mengandung, Mhm. tetapi bukan disebabkan oleh suami, disebabkan oleh pihak lain. Okey, itu adalah alasan-alasan bagi perkahwinan yang boleh batal ya tuan. Dan Benar Puja. dan apakah kesan dekri pembatalan terhadap perkahwinan boleh batal ni? Okey. Dekri pembatalan ataupun perintah pembatalan ini, kesannya terhadap perkahwinan boleh batal adalah perkahwinan tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi. Mhm. Walau bagaimanapun, perkahwinan yang dibatal ini boleh ataupun hendaklah disifatkan wujud sehingga dekri pembatalan diberikan. Jadi contohnya perkahwinan tu mestilah dianggap sebagai wujud lah sebelum pembatalan itu diberikan oleh mahkamah. Okey. Dan apakah kesan daripada perceraian ataupun pembubaran perkahwinan ini? Kesan utama juga, Aha. iaitu semestinya kedua-dua pihak ini boleh berkahwin semula lah dengan Okey. pihak yang lain, Mhm. dan kemudian hak-hak mereka akan ditentukan oleh mahkamah. Secara ringkasnya juga, Okey. hak-hak yang boleh ditentukan adalah berkenaan dengan nafkah isteri Aha. yang diceraikan. Okey. Yang kedua adalah nafkah anak. Yang ketiga, hak penjagaan anak. Dan yang keempat, hak terhadap harta sepencarian sepanjang perkahwinan sekiranya ada juga. Mhm. Dan apakah dokumen yang diperlukan untuk memfailkan permohonan perceraian ni? Okay, dokumen-dokumen seperti yang biasa diperlukan untuk memfailkan adalah yang pertama, salinan sijil perkahwinan, Okey. ataupun dokumen-dokumen lain yang boleh membuktikan perkahwinan. Aha. Salinan sijil kelahiran anak-anak hasil perkongsian perkahwinan tersebut sekiranya ada anak dalam perkahwinan tu. Okey. Dan yang kemudian sijil Tribunal Perdamaian. Ini yang nyatakan tadi. Tribunal JJPN telah pergi ke sesi kaunseling tersebut, mereka akan diberikan dengan sijil. Okey, aha. Inilah sijil dimaksudkan. Dan seterusnya, kad pengenalan, nama ataupun alamat pekerjaan suami ataupun isteri, nama alamat majikan suami isteri, dan laporan-laporan berkaitan sekiranya ada juga. Seperti kalau dipukul, boleh kemukakan laporan perubatan, Okey. ataupun laporan polis, dan apa-apa bukti berkaitan dengan situasi lah. Okey. Dan sekali, bagaimana Jabatan Bantuan Guaman dapat dihubungi kalau kami, pendengar ni memerlukan perkhidmatan ni? Okey, untuk para pendengar Melaka FM, boleh menghubungi cawangan Jabatan Bantuan Guaman ataupun JBG mana-mana negeri. Namun untuk di Melaka, boleh menghubungi kami di Jabatan Bantuan Guaman Melaka di Aras 6, Menara Persekutuan, Jalan MITC Aikroh. Menara Persekutuan ini berhampiran dengan Balai Bomba di sini. Okay. Dan boleh juga dihubungi melalui nombor telefon 06 234 5277 ataupun 06 2345 288 juga. Okey, terima kasih Tuan Muhammad bin Muhammad Nasir kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Dan akhir kata kepada pendengar setia Melaka FM, apa dia? Kepada semua para pendengar, Jabatan Bantuan Guaman menyediakan perkhidmatan nasihat perundangan yang boleh diperolehi. Oleh demikian, sekiranya anda mempunyai apa-apa persoalan perundangan, bolehlah merujuk kepada Jabatan Bantuan Guaman Melaka pada bila-bila masa. Bila-bila masa. Ya, benar. Hari bekerja. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Puja. Ya, terima kasih. Bye. Bye-bye.
Okey, itu dia. Kita tadi bersama dengan Tuan Muhammad bin Muhammad Nasir, merupakan pegawai Undang-Undang L44 dan membincangkan tentang cerai bagi orang bukan Islam di Malaysia ini. Dan setakat ini sajalah saya menemankan anda untuk Pesona 10.2 dan selepas ni ya DJ Chok sudah pun bersedia untuk bersama dengan anda untuk Panorama 25 dan jumpa lagi saya esok dalam Salam Namaste 9.15 malam nanti. Bye dan Vanakkam. Ku haus kau sentuhan